Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumin la raiba fihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Karim. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan cuba melihatnya kot ni sebab ada selai kata melihat juga. Kalau kita nak belajar betul-betul ni berat juga ni. Kita melihat dulu, ya. Melihat secara sepintas lalu bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan dalam perjumpaan kita yang lalu. Hadis Nabi berkaitan dengan min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Maknanya yang dikatakan hadis itu apa sahaja yang diucapkan oleh Nabi min qaulin au fi'lin ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi au taqririn ataupun apa sahaja takrir perakuan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tengok, Nabi diamkan sahaja, Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Au sifatin ataupun sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok macam mana yang dikatakan hadis itu sampai ke tangan kita seperti mana yang ada di tangan tuan-tuan. Kita nak tengok dia punya perjalanan dia macam mana. Itu bahasa mudahlah perjalanan. Kalau ikut dalam ilmu hadis disebut berkaitan dengan kaedah periwayatan hadis. Jadi berkaitan dengan nota berkenaan, nak baca sendiri mungkin payahlah, ya. Jadi saya nak cerita sebab saya yang buat nota tu, saya susun sikitlah muka surat. Berkaitan dengan pertama sekali yang di atas tu, yang disebut sebagai Al-Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih ini adalah sebuah kitab. Kalau nak tengok berkaitan dengan di bawah perkataan Al-Jami' itu, Al-Jami' Al-Hajj As-Sahih, di bawah tu ada kalimah yang bernama, yang disebutkan sebagai Al-Musnad. Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama kitab hadis. Kitab hadis ini kitab hadis yang dikarang, yang disusun oleh siapa? Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang dikenali namanya dengan Imam Al-Bukhari. Jadi maknanya hadis pada malam ini sedikit kita nak tengok berkaitan dengan bagaimana hadis itu sampai ke tangan kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita petik, kita buat satu cabutan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam Al-Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih ini adalah nama bagi kitab hadis yang disusun, yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tarikh hidup ataupun kehidupan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di bawah tu dia ada tulis 194 hingga 256 Hijrah.
Okey, jadi maknanya yang dikatakan Imam Al-Bukhari yang kita nak tengok hadisnya pada malam ini, ia tergolong dalam kalangan generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga, siapa generasi ketiga? Generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'in, generasi ketiga. Okey, generasi ketiga. Sebab itulah dalam hadis itu sewarnakan dengan 3 warna. Satunya warna biru, yang keduanya warna hijau, yang ketiganya warna merah. Minta maaf lah ya. Takut-takut ada yang kabun warna. Kabun warna ni, warna merah, warna hijau ni dia ni sikit. Tak apalah, kita bacalah pelan-pelan. Jadi kita nak sebutkan pada malam ini berkaitan dengan bagaimana sesebuah hadis. Kita ambil satu contoh hadis ini daripada kitab Al-Jami' As-Sahih yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Sahih Bukhari mungkin tuan-tuan pernah dengar. Kuliah Sahih Bukhari dan sebagainya, hadis Sahih Bukhari. Yang Sahih Bukhari ini dia berada dalam 6 buah kitab yang besar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Ada 6 nama kitab hadis. Mungkin tuan-tuan pernah baca. Mungkin kita pernah baca ataupun tengah kuliah menggunakan kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu huraian ataupun himpunan hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Contoh. Jadi kalau berkaitan dengan Al-Jami' Sahih karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Okey, sedikit pengenalan berkaitan dengan Imam Al-Bukhari yang menyusun, yang mengambil hadis ini. Okey, Sahih Bukhari ataupun Imam Al-Bukhari itu sendiri disebut berkaitan dengan Amiril Mukminin fil hadis. Maknanya dialah di antara orang yang disebut berkaitan ulama hadis, dialah Amiril Mukmininnya. Maknanya ketua ataupun yang berada paling tinggi berkaitan dengan hadis, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang lahir dia pada 1904 Hijrah, wafat dia pada tahun 256 Hijrah. Okey, itu Imam Al-Bukhari. Nanti sambil-sambil kita akan tengok. Jadi saya nak sebutkan di sini hadis yang kita akan tengok pada malam ini. Saya bukan berhajat nak cerita tentang hadis, saya berhajat nak cerita tentang macam mana hadis itu sampai daripada Nabi SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampailah kepada kita zaman kita sekarang. Okey. Jadi kitab ini ataupun Sahih Al-Jami' Al-Sahih ini, hadis yang kita nak tengok ini adalah hadis dalam kitab yang pertama. Sebab dalam Sahih Bukhari ini menyebutkan ada pendapat ulama menyebutkan 7,000 lebih hadis yang ada dalam Al-Jami' Sahih. Ada yang menyebutkan dengan 9,000 lebih hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ataupun Al-Jami' As-Sahih. Jadi pada malam ini kita nak tengok yang pertama dalam disebut sebagai kitab yang pertama, iaitu kitab Bad'ul Wahyi. Kitab yang pertama. Hadis ini di antara hadis yang kalau kita baca awal-awal kitab, terutama kitab hadis, baik membicarakan tentang akidah, baik membicarakan tentang fiqh, baik menceritakan tentang apa sekalipun, hadis yang kita baca ini biasanya diletakkan oleh pengarang pada pertama buka saja kitab, muqaddimah dia ataupun hadis pertama yang diletakkan hadis ini. Hadis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Okey, jadi kalau selalu kita tengok berkaitan dengan dalam bacaan kitab kita, dalam kuliah dan sebagainya, kita akan bertemu dengan
an Umar ataupun berkaitan dengan an Umar Al-Khattab ataupun an Abi Hafs Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jarang kita bertemu dengan nama-nama yang banyak macam ni. Jadi kita nak cerita macam mana ianya berlaku di sebalik hadis berkenaan. Jadi kitab ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam buku dia. Saya tak bawa buku dia. Sahih Bukhari dalam banyak buku buah kitab berkenaan. Buku yang pertama itu, jilid yang pertama itu, hadis yang pertama adalah hadis ini. Dan Imam Bukhari menamakan hadis ini, dia masukkan dalam kitab Bad'ul Wahyi, kitab yang membicarakan tentang permulaan wahyu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan dalam kitab berkenaan ada pula bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa beza di antara kitab dengan bab? Apa beza di antara kitab dengan bab? Yang ni kalau kata kitab dengan bab ini biasanya kalau kita baca dalam fiqh, dalam hukum fiqh. Okey, sebagai contoh kitabun nikah. Contoh kitabun nikah. Tak apa semua dah menikah dah, ya. Kitabun nikah sebagai contoh kitab. Kitab ini maknanya satu penceritaan yang besar tentang nikah sahaja, dan di dalamnya ada bab. Contohnya bab al-walimah. Macam mana dalam bab nikah itu, macam mana ada satu bab yang namanya bab walimah sebagai contoh. Macam mana kita nak menjalankan walimatul urus. Dalam kitab nikah itu juga adanya berkaitan dengan bagaimana disebut berkaitan dengan an-nikah itu sendiri, at-talaq, ar-ruju' dan sebagainya. Ada dalam kitabun nikah. Maknanya apa? Kitab ni lebih besar, kitab tersebut, bab itu sebahagian daripada kitab tersebut. Kalau biasa baca kitab fiqh itu adalah, ya, sebagai contoh bab al-wudu, atau kitabul wudu. Dalam tu ada bab dia. Bab cara Nabi berwuduk sekali sahaja, cara Nabi berwuduk 2 kali, cara Nabi berwuduk 3 kali. Itu bab dia, bab yang menceritakan berkaitan dengan apa yang dikaitkan dengan kitab. Jelas kot, boleh faham ya. Jadi makna itu dikatakan kitab. Kemudian raqmul hadis. Raqmul hadis ni nombor hadis. Hadis yang kita tengok ini hadis yang pertama, maknanya kitab yang pertama, bab yang pertama, hadis yang pertama dalam Al-Jami' As-Sahih. Okey. Hadis ini seperti daripada cetakan, ya. Cetakan Jami' As-Sahih ini cetakan daripada Matba'ah As-Salafiyah bil Qahirah, yang dicetak pada tahun 1400 Hijrah. Muka surat dalam kitab tersebut, hadis ini berada pada muka surat 13. Ini salah satu daripada kaedah yang disebut dalam ulumul hadis, namanya ilmu takhrij al-hadis. Maknanya hadis yang kita tengok pada malam ini boleh didapati dalam Jami' Sahih, kitab Bad'ul Wahyi, bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nombor hadis nombor 1, buku yang dicetak di Qahirah pada tahun 1400 Hijrah, muka surat 13. Jadi makna kalau kita mungkin buku cetakan lain, mungkin muka suratnya lain. Itu maksud dia. Jadi itu kaedah yang disebut berkaitan dengan takhrij. Itu secara ringkas. Jadi macam mana Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab? Macam mana cara
Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini. Okey, macam mana cara Imam Bukhari mendapatkan hadis ini? Kita nak baca daripada depan pun boleh, nak baca daripada bawah pun boleh. Bawah maknanya kita nak baca daripada Umar pun boleh, nak baca daripada Al-Humaidi Abdullah bin Zubair pun boleh. Jadi maknanya apa yang kita nak sebutkan, apa yang saya nak ceritakan pada malam ini, bagaimana proses perjalanannya. Okey, yang pertama, dalam proses periwayatan hadis, apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam nak pastikan riwayat hadis tersebut riwayat hadis yang sahih. Pertama sekali, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini mengenakan syarat. Syarat yang dikenakan oleh Imam Al-Bukhari adalah subutul liqa, ataupun disebut berkaitan dengan antara perawi hadis ini mesti bertemu muka. Mesti bertemu muka. Maknanya apa di sini? Umar Al-Khattab, kita baca Umar Al-Khattab bertemu muka dengan Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Maknanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi bertemu muka dengan Umar Al-Khattab face to face. Bukan dengar, bukan call ke apa ke, tidak. Maknanya dia bertemu, dengar direct dengan Umar Al-Khattab. Alqamah mendengar itu daripada Umar Al-Khattab. Jadi sekarang ni hadis yang dibawa oleh, yang dibacakan oleh Nabi ini, yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab, telah sampai, telah diambil oleh Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah ini pula menyampaikan ataupun dikaitkan pula dengan Muhammad bin Ibrahim. Maknanya Muhammad bin Ibrahim mengambil hadis ini daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi secara bersemuka. Sebab Imam Bukhari meletakkan syarat hadis yang diriwayatkan ini, para perawinya itu mesti subutul liqa, bertemu di antara perawi pertama dengan perawi kedua. Jadi Alqamah bertemu dengan Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim ini pula bertemu dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini kita nak cerita bertemu dulu. Maknanya Muhammad bin Yahya bin Ibrahim bin At-Taimi ini bertemu dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini pula bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pula bertemu dengan Abdullah bin Ibnu Zubair. Dan Abdullah bin Ibnu Zubair pula bertemu muka dengan siapa? Dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah bila kita baca hadis, kalau tuan-tuan tengok di hujung hadis itu rawahul Bukhari. Di hujung hadis itu rawahul Bukhari, itu apa maksud rawahul Bukhari? Hadis itu disusun. Sebab itu namanya tadi musnad. Musnad ini susunan hadis yang disusun oleh siapa? Disusun oleh Imam Al-Bukhari. Jadi maknanya hadis ini diriwayatkan, diambil oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini dalam kitabnya yang namanya Al-Jami' As-Sahih. Jadi senang ceritanya, kalau tuan-tuan akan datang tiba-tiba baca hadis, tengok di hujung hadis itu dia tulis rawahu Muslim, maka kita kena cari hadis itu asalnya di mana, dalam kitab Sahih Muslim. Contoh yang berikutnya,
Rawahu Ibnu Majah, kena tengok dalam Sunan Ibnu Majah. Tapi kalau kita baca dalam buku-buku lain, dia akan campur lah. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Ibnu Majah, ada riwayat Tirmizi, ada riwayat Al-Baihaqi dan sebagainya. Maknanya kita kena tengok hadis tersebut dalam kitab hadis asal dia. Tapi kita sekarang ni kita dah belajar mudah, kita baca apa pun kitab, Bahrul Mazi ke Bahrul Mazi ya, kita baca dalam selain daripada kitab hadis yang lain, Mustikah Hadis sebagai contoh ya, Mustikah Hadis kita pernah baca Mustikah Hadis sebagai contoh, dia gabungkan rawahu Muslim, rawahu Bukhari, rawahu Tirmizi dan sebagainya, dia gabungkan. Tapi kalau kita belajar dalam khusus berkaitan dengan ulumul hadis, dia akan pergi satu persatu. Jadi bila sebut tentang rawahul Bukhari di sini, maknanya hadis ini diambil dalam kitab Sahih Bukhari yang namanya Al-Jami' As-Sahih. Jadi maknanya yang pertama sekali syarat yang dikenakan oleh Imam Al-Bukhari dalam nak pastikan hadis yang diriwayat, perawi di antara perawi mesti bertemu, barulah hadis itu diterima oleh Imam Al-Bukhari berbanding dengan Imam Muslim. Imam Muslim juga kitabnya Sahih Muslim, tetapi kenapa Sahih Muslim ranking dia jatuh nombor 2, tidak nombor 1 seperti mana Imam Al-Bukhari? Sahih Bukhari kerana disebutkan berkaitan dengan kitab Muslim ini, dia tidak mensyaratkan perawi itu bertemu dengan perawi. Maksudnya apa? Tidak secara bersemuka. Sebaliknya, dia mendengar daripada kata-kata itu yang dibawa oleh orang lain, dia terima perkataan berkenaan. Tapi masih lagi dalam kategori hadis sahih. Dan juga disebutkan berkaitan dengan sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ini, kenapa sahih Muslim jatuh nombor 2? Kerana Imam Muslim anak murid kepada Imam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari duduk depanlah berbanding dengan Imam Muslim. Okey. Itu dari segi syarat. Maknanya Imam Bukhari mensyaratkan setiap perawi dalam rangkaian hadis, dalam sesebuah hadis itu, Imam Bukhari kena pastikan, dia akan pastikan bahawasanya, okey, kita cerita balik, Imam Bukhari dapat hadis ini, Imam Bukhari dapat daripada mana? Imam Bukhari dapat daripada Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair ini? Kita perlu tengok balik. Imam Bukhari dia lahir pada tahun 194 Hijrah disebutkan tadi. Okey. Dia mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah. Yang disebutkan dalam hadis itu, yang warna merah yang pertama itu diberikan gelaran Al-Humaidi. Namanya Abdullah bin Zubair, nama dia. Maknanya Imam Bukhari bertemu dengan Abdullah bin Az-Zubair ini, bertemu face to face, bertemu dengan Abdullah bin Zubair ini. Dan Abdullah bin Zubair, Imam Bukhari juga menyebutkan ataupun menyatakan bahawasanya Abdullah bin Zubair ini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun yang wafat pada tahun 198 Hijrah, yang mana Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Zubair dan Imam Bukhari sendiri, ketiga-tiga ini mereka berada dalam kelompok tabi'in. Tabi'in. Golongan yang ketiga. Kelompok yang ketiga, tabi'in. Sebab tabi'in dia ada kategori, tapi tak apa, kita gabungkan sekali dalam kategori tabi'in, generasi ketiga. Yang mana generasi ketiga ini sudah pastilah tidak bertemu dengan sahabat. Tabi'in tak bertemu dengan sahabat, apatah lagi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Bukhari ini
Bila ditanya kepada dia kenapa dia mengarang Sahih Bukhari, kenapa dia mengarang kitab berkenaan, kerana Imam Bukhari ini salah satu kelebihan yang ada pada dia. Disebutkan berkaitan dengan Imam Al-Bukhari ini, dia kata apa dalam satu kenyataan disebutkan, dia kata ahfadhu mi'ata alfin hadisin sahihin. Dia kata aku menghafaz mi'ata alfin 100,000 buah hadis sahihun, hadis sahih. Imam Bukhari dia kata aku menghafaz 100,000 buah hadis sahih. Wa a'ridu mi'atai alfa hadisin ghairi sahihin, dan aku juga tahu 200,000 buah hadis yang tidak sahih. Maknanya ada dalam kepala Imam Bukhari ini disebutkan, dia kata aku hafaz 100,000 buah hadis sahih. Bayangkan daripada 100,000 buah hadis sahih yang dihafaz oleh Imam Al-Bukhari, hanya 7,000 sahaja yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Maknanya apa? Maknanya Imam Al-Bukhari pilih dan pilih dan pilih yang betul-betul tulen, yang betul-betul cantik, yang betul-betul sahih, yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Sahih. Bayangkan daripada 100,000 hadis sahih yang dihafaz oleh Imam Al-Bukhari, hanya dimasukkan 7,000 ataupun 9,000 sahaja hadis tersebut. Kita letaklah, kita upkan sikit 10,000 contoh. Maknanya daripada 100% hadis yang dihafaz oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari hanya mengambil 10% sahaja daripada hadis tersebut yang telah dipilih, yang telah disaring oleh beliau dan dimasukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu berkaitan dengan apa yang ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari berdasarkan kepada ulama-ulama, ya, turun-temurun menceritakan. Jadi maknanya 3 generasi, generasi ketiga ini iaitu Imam Bukhari sendiri, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sufyan bin Uyainah. Okey, yang merah tu ada 2, sebab apa? Tak termasuk Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari, Abdullah bin Zubair, Sufyan bin Uyainah. Ketiga-tiga ini kategori mereka adalah tabi'in. Dan tarikh wafat, kalau kita nak ambil tarikh wafat, Imam Bukhari wafat dia pada tahun 256 Hijrah. Abdullah bin Zubair wafat dia 219 Hijrah. Sufyan bin Uyainah wafat dia 198 Hijrah. Kenapa perlunya tarikh wafat ni? Tarikh wafat ni perlu dengan tujuan apa? Supaya pertemuan di antara seseorang dengan seseorang itu berada dalam tempoh yang masuk akal. Macam kita ceritakan yang lalu, jarang-jarang sekali cucu bertemu dengan dia punya moyang ke apa, maknanya dia macam tu generasi dia. Okay? Sebagai contoh, moyang kita yang lahir contohnya pada tahun 1920 sebagai contoh. Jarang-jarang sekali cucu ataupun cicit, ataupun selepas cucu cicit selepas tu cuit apa semua ada tu, yang lahir pada tahun 2020 sebagai contoh. Agak-agak kalau cucu ataupun cicit generasi yang lahir pada 2020 sempat tak bertemu dengan nenek dia, moyang dia yang lahir pada 1920. Contoh. Tarikh wafat ini penting dengan tujuan supaya apa? Nak pastikan perawi ini betul ke tidak bertemu muka dengan perawi yang sebelum itu. Okey. Kemudian selepas daripada Sufyan bin Uyainah, okey, itu adalah generasi tabi'in, generasi yang ketiga. Sufyan bin Uyainah ini pula ambil hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari
Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini adalah daripada kalangan tabi'in. Selepas tabi'in, generasi sebelumnya adalah tabi'in, yang wafat dia pada tahun 141 Hijrah. Okey. Selepas daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini, dia ambil hadis daripada siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini pula juga daripada kalangan tabi'in, yang wafat dia pada tahun 120 Hijrah. Okey. Jadi maknanya kat sini dalam periwayatan hadis ini hanya ada 3 orang juga daripada kalangan tabi'in. 3 orang daripada kalangan tabi'in. Kita nampak tadi daripada tabi'in pun 3 orang, daripada kalangan tabi'in pun 3 orang. Makna dekat situ ada yang disebut berkaitan dengan sama dari sudut tabaqat dia, dari sudut dalam kelompok tabi'in 3 orang riwayat, daripada kalangan tabi'in 3 orang juga yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian Muhammad bin Ibrahim pula mengambil hadis itu daripada tabi'in yang lain, iaitu yang namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, juga daripada kalangan tabi'in yang wafat dia pada tahun 62 Hijrah. 62 Hijrah. Jadi kalau kita tengok di antara Alqamah dengan Muhammad bin Ibrahim tadi, Alqamah wafat 62 Hijrah. Okey, Muhammad bin Ibrahim wafat pada tahun 120 Hijrah. Beza di antara umur kedua-dua itu lebih kurang dalam 60 tahun. Zaman kita boleh kita terimalah, ya. Maknanya pertemuan dalam tempoh beza usia 60 tahun itu biasanya ada. Biasanya berlaku 60 tahun. Maknanya tak kira sama ada anak dengan bapa, anak bapa ada anak bapa beza 60 tahun. Ada kot tak? Jarang-jarang lah kata P.A.B. Jarang-jarang dia kata. Okey, jadi makna beza umur itu. Okey, beza umur. Okey, itu di antara berkaitan dengan Alqamah dan juga Muhammad bin Ibrahim. Kemudian Alqamah ini pula mengambil hadis. Tadi sebutkan tadi Alqamah tadi wafat dia pada tahun 62 Hijrah. Saya dah sebut yang lalu 62 Hijrah ini kalau ikut dalam ilmu ulumul hadis dia masih lagi berada dalam patrah sahabat. Tapi disebabkan Alqamah ini dia adalah tabi'in. Maknanya apa? Dia tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita anggarkan Alqamah ini lahir dia selepas daripada kewafatan Nabi sebagai contoh. Kita tolak 62 tolakkan dengan 11. Berapa? 62 tolak 11 51. Maknanya andai kata kita contohkan dia lahir pada tahun 12 Hijrah. Rasulullah wafat 11 Hijrah, dia lahir pada 13 Hijrah. Orang yang lahir pada 13 Hijrah ataupun 12 Hijrah itu tidak lagi dikira sahabat. Sebaliknya mereka adalah tabi'in. Jadi mungkin Alqamah ini, saya tak sempat tengok tarikh lahir dia. Alqamah ini maknanya mungkin dia lahir sebaik sahaja selepas kewafatan Nabi, kerana dia wafat pada tahun 62 Hijrah, maknanya usia dia lebih kurang 50 tahun, 51 tahun lebih kurang. Ya, sebab Nabi SAW pun ada sebut berkaitan dengan tentang umur kita ni. Ya, yang kata Nabi SAW berkaitan dengan umur umat aku ni, kata Nabi SAW, ma baina sitin wa sab'in a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, di antara 60 dengan 70. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kita nampak kat sini sahabat yang tabi'in yang namanya Alqamah ini ada kemungkinan usia dia lebih kurang dalam 50 tahun, lebih kuranglah. Okey.
Kemudian Alqamah ini mengambil hadis daripada siapa? Alqamah mengambil hadis ini daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini pula wafat bila? Wafat pada tahun 23 Hijrah. Maknanya Alqamah mengambil hadis daripada Umar Al-Khattab ini, kita tolak lebih kurang dalam usia, lebih kurang dalam 62, tolak 23, lebih kurang dalam 40-an ataupun hujung 30-an. Maknanya kita boleh nampak di sini usia Alqamah ketika bertemu dengan Umar Al-Khattab nak mengambil hadis ini, usia Alqamah pada ketika itu mungkin di antara 30 ke 40 tahun. Usia Alqamah. Jadi Alqamah bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab untuk mengambil hadis ini daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maknanya di sini kita nampak, apa yang kita nampak di sini, pertama sekali syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, periwayatan itu berlaku secara satu perawi kepada perawi sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita cerita hadis sahih. Hadis sahih maknanya semua syarat komplit. Syarat yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun dalam ilmu hadis ada 5 syarat berkaitan hadis sahih. Pertamanya sekali adalah berkaitan dengan perawinya adil dan dhabit. Maknanya nama-nama yang kita warnakan ini daripada Imam Bukhari-nya, Abdullah bin Zubair-nya, Sufyan-nya, Yahya bin Sa'id-nya, Muhammad bin Ibrahim, Al-Qamah ni, semua ini lulus dari sudut apa? Adil dan dhabit. Adil dan dhabit. Maknanya mereka ini cukup syarat adil, cukup syarat dhabit, hafazan dan juga tulisan mereka cantik, elok. Syarat yang ketiga apa? Ittisalu sanad, bersambung sanad. Maknanya apa? Di sini sanad kita nampak clear. Clear yang macam mana? Umar sampaikan kepada Alqamah, Alqamah sampaikan kepada Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim sampaikan kepada Yahya, Yahya sampaikan kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair sampaikan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan macam mana kita berhubung dengan hadis Nabi? Kita pegang kitab Sahih Imam Al-Bukhari yang namanya Jami' As-Sahih. Di situ kita dah nampak hubungan. Kitab yang kita pegang iaitu Sahih Bukhari sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak kan hubungan itu? Panjang perjalanan dia. Dan Imam Bukhari wafat dia adalah pada tahun 256 Hijrah itu. Macam mana hadis itu boleh sampai kepada kita sekarang? Imam Bukhari dah tak ada, ianya disambung dengan tulisan-tulisan dan juga syarah-syarah ataupun huraian-huraian daripada ulama-ulama hadis yang lain. Salah satu sebab juga Imam Bukhari tidak meletakkan semua hadis, 100,000 hadis yang dihafaz oleh Imam Bukhari, dia kata tak nak masukkan. Dia pilih yang terbaik dengan tujuan untuk taksir, dengan tujuan untuk meringkaskan. Dalam 7 ke 9,000 hadis itu pun, kalau kita tengok syarah kepada Sahih Bukhari, Jami' Sahih ini antaranya Fathul Bari. Berapa jilid tuan-tuan? Berapa belas jilid? Fathul Bari yang menghuraikan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari daripada 7 ataupun 9,000 hadis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari itu pun dihuraikan lagi oleh ulama-ulama selepas itu, menjadikan ianya lebih lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi maknanya kalau kita pegang kitab hadis, sebab tu sebagai contoh kita katakan berkaitan dengan belajar hadis yang disebutkan yang ianya kita lihat macam mana sanad, yakni penyampaian daripada seorang perawi kepada seorang perawi kepada seorang perawi sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi maknanya syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dalam ulumul hadis ada 3 syarat. Yang pertama tadi,
perawinya, maknanya yang disebutkan nama-nama 6-7 orang nama ini semuanya adalah adil, semuanya adalah dhabit. Dan hadis ini bersambung sanad daripada seorang kepada seorang kepada seorang. Dan syarat yang keempat, tidak ada illah, tidak ada syaz, tidak ada kecacatan, tidak ada percanggahan. Hadis ini yang disebutkan berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat ini, kalau kita baca sejarah berkaitan dengan hadis ini, hadis ini disebutkan berkaitan dengan satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia seorang saja. Bila seorang dalam ilmu ulumul hadis, namanya berkaitan dengan hadis ahad. Hadis ahad. Tapi pasal apa seorang? Pasal apa ianya terdiri daripada tergolong dalam hadis sahih? Kerana yang disebutkan sahih itu kerana dilihat dari sudut Umar Al-Khattab itu sendiri. Maknanya apa? Siapa Umar Al-Khattab? Dia adalah sahabat Nabi. Umar Al-Khattab juga walaupun namanya tak naik dalam ulumul hadis, dalam periutan hadis, Umar Al-Khattab ni jarang-jarang. Macam disebutkan yang lalu, anaknya Abdullah ibnu Umar, anaknya lebih banyak lagi hadis daripada bapa dia, riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar Al-Khattab di antara orang yang cukup menjaga berkaitan hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat-sahabat aku semuanya adil-adil belaka. Sahabat Nabi semuanya adil belaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat walaupun seorang, ianya diterima dan tidak ada sebarang pertikaian berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi maknanya apa yang kita tengok pada malam ini berkaitan dengan bagaimana sesebuah hadis yang kita baca itu, di sebalik hadis tersebut adanya perawi-perawi yang membawa hadis, yang menyampaikan hadis daripada satu generasi kepada generasi yang lain sampailah kepada kita. Sampai generasi kita sekarang ni, kita baca daripada kitab-kitab hadis dan sebagainya. Maknanya proses itu sampai, dan kita boleh baca dalam Sahih Bukhari sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh golongan-golongan sebelum-sebelum ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa seronoknya belajar berkaitan hadis? Saya nak sebut satunya berkaitan dengan biodata ataupun biografi bagi setiap perawi. Sebab saya kuliahkan Sahih Bukhari. Ketika mana kuliah, saya sebutkan, okey, malam ini perawinya Umar Al-Khattab. Kita cerita siapa Umar Al-Khattab. Selepas Umar Al-Khattab, kita cerita pula siapa Abdullah bin Zubair. Selepas Abdullah bin Zubair, kita cerita pula Sufyan bin Uyainah. Siapa dia ni? Seorang demi seorang kita cerita. Kenapa? Dengan tujuan supaya bila mana kita baca hadis ini, kita nampak hubungan di antara hadis ini dengan perawi-perawi yang disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, yang ianya berkait dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya saya lebih suka pertama sekali generasi pertama lah, generasi sahabat. Bila mana kita baca hadis, kita akan berinteraksi, kita akan baca biodata para sahabat, biodata orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup seronok kita baca. Kita tengok cerita dia macam mana. Sebagai contoh, Imam Bukhari ni pun cerita dia panjang. Imam Bukhari ni dia bukan orang Arab, dia bukan berada di Mekah dan Madinah. Sebaliknya Imam Bukhari ini, saya terlupa tadi, Imam Bukhari kenapa dia mengarang kitab Sahih Bukhari? Ada dua sebab. Sebab pertama adalah disebabkan oleh dia pernah bermimpi. Imam Bukhari ini pernah bermimpi, okay, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Bukhari 200 Hijrah, tabi'in. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi, duduk bersebelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sedang mengipas-ngipas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia kipas Nabi dalam mimpi tersebut, ditanya berkaitan dengan penafsir mimpi, takbir mimpi, apa maksud dia? Penakbir mimpi sebut, dia kata apa? Bahawasanya beliau antara orang yang akan menghalang pendustaan hadis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Bukhari akan potong semua hadis-hadis yang tidak sahih yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Bukhari hanya akan menceritakan sesuatu yang betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan syarat-syarat dalam ilmu hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah disebabkan oleh hasrat gurunya Ishaq bin Rahawai yang menyebutkan, mengharapkan kepada dia agar menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukhari ini dia orang Bukhara. Bukhara nak kata mana Bukhara? Bukhara ni kalau zaman dulu Rusia lah, orang Rusia, orang Uzbekistan. Dia bukan orang Arab. Tapi dia mula menulis Sahih Bukhari di Masjidil Haram, dan dia habiskan masa dia selama 16 tahun. 16 tahun menyusun Sahih Al-Bukhari. Okey, Sahih Al-Bukhari. Itu berkaitan dengan Sahih Bukhari lah, ya. Itu panjang ceritalah. Jadi maknanya matlamat utama saya pada malam ini, sama-sama kita nak berkongsi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ianya sampai kepada generasi, sampai kepada zaman kita sekarang. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita boleh ceritakan perawi-perawi tersebut, kita akan nampak hadis itu sentiasa segar dalam ingatan kita, segar umpama ianya baru dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sampai kepada kita. Sebab tu kalau belajar berkaitan dengan ulumul hadis, kalau kita baca berkaitan perawi hadis, ceritanya akan jadi panjang. Dia penceritaan. Di sebalik penceritaan kita akan dapat lihat bagaimana kesungguhan ulama-ulama terdahulu nak bawa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu generasi, kepada generasi yang berikutnya, sampailah kepada tangan kita yang ada pada kita sekarang. Jadi maknanya satu perkara yang cukup penting untuk kita lihat, untuk kita tengok, dan ini salah satu daripada apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang andai kata kamu berpegang dengan kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebutkan begini? Kerana zaman mutaakhir kita ini, kita banyak dihujani, sampai kepada kita hadis-hadis yang tidak ada asas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya disandarkan kepada Nabi, ataupun nama yang paling senang disebut hadis-hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Akan datang kita akan tengok contoh hadis maudhu', apa ciri-ciri hadis maudhu', untuk kita kenal, ya, untuk kita kenal. Jadi moga-moga apa yang saya kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan, orang kata apa, pendedahan kepada kita. Mungkin agak berbeza, mungkin agak berat sedikit, tapi saya cuba untuk permudahkan dengan cara yang mudah, dengan cara yang boleh kita nampak berkaitan dengan bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, oleh golongan tabi'in, oleh golongan tabi'in sampai ke tangan kita pada hari ini. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga ada sedikit sebanyak manfaat. Mana-mana terkurang saya mohon maaf.
insya-Allah kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.